Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Murid-murid tahun 3. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 3 bersama Ustazah Hafizah. InsyaAllah hari ini kita akan sambung mata pelajaran kita. Okey, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah nak ajak kamu semua berselawat bersama-sama, selawat kata Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan selawat ini Allah mengangkat semua wabak penyakit dan kita semua mendapat syafaat daripada Rasulullah SAW. Okey, kita selawat sebanyak 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Alhamdulillah. Baik, untuk pembelajaran pada hari ini, saya akan bacakan sedikit maklumat mengenai pembelajaran hari ini. Baik, tema 5, kebudayaan, kesenian dan estetika. Unit 15, indahnya seni dan budaya kita. Tajuk hari ini, Kampung Budaya Mari-Mari. Okey, berkenaan dengan tata bahasa ayat perintah. Standard kandungan 5.3, memahami dan membina ayat mengikut konteks. Standard pembelajaran 5.3.1, memahami dan membina ayat mengikut konteks iaitu ayat perintah. Objektif pembelajaran pada hari ini ialah di akhir pembelajaran, murid dapat yang pertama, memahami dan membina ayat mengikut konteks ayat perintah. Yang kedua, penerapan IHAS iaitu sentiasa hormati budaya dan kaum lain seperti dalam tuntutan Islam. Kriteria kejayaan, murid dianggap berjaya jika dapat mengisikan 2 dari 3 perbualan berkaitan ayat perintah dengan baik dan betul. Okey, kita akan tengok satu persatu. Sebelum itu, saya nak tunjukkan ataupun nak menceritakan sedikit. Apa itu Kampung Budaya Mari-Mari? Okey, Kampung Budaya Mari-Mari ini berada di Sabah, di negeri Sabah. Okey, Kampung Budaya Mari-Mari ini diberi nama kerana dalam Kampung Budaya Mari-Mari itu terdapat banyak budaya ataupun banyak kaum. Contohnya kaum apa? Kaum Kadazan, etnik Kadazan, etnik Dusun, kaum Bajau, Kadazan Dusun. Okey, itu semua adalah kaum-kaum yang berada ataupun etnik yang berada di negeri Sabah. Kemudian mereka duduk di satu perkampungan dan perkampungan tersebut menjadi sebuah perkampungan pelancongan dan diberi nama sebagai Kampung Budaya Mari-Mari. Okey, saya nak tunjukkan sedikit jenis-jenis budaya mereka. Okey, ini antara contoh di gambar di Kampung Budaya Mari-Mari. Okey, terdapat banyak kaum dan etnik, antaranya Bajau, Kadazan, Dusun, okey, dan lain-lain. Okey, kalau awak tengok, pakaian mereka pun berbeza-beza. Okey, bila berbeza-beza jadinya mereka daripada kaum yang berbeza-beza. Tetapi mereka berkumpul dan duduk di dalam satu perkampungan yang sama. Dan perkampungan tersebut menjadi perkampungan perlancongan. Okey, ini budaya mereka. Okey, nampak mereka memasak, membuat kuih tradisional. Okey, dan mereka menari di atas buluh. Okey, itu sedikit mengenai Kampung Budaya Mari-Mari. Okey, saya akan masuk berkaitan dengan ayat perintah. Okey, ayat perintah. Okey, ayat perintah. Saya percaya masa awak tahun 1, tahun 2, awak dah pernah belajar. Apa itu ayat perintah? Okey, saya akan ulang balik. Sebelum ni mungkin awak pernah belajar kata perintah. Contohnya tolong,
minta. Okey, jangan. Itu adalah kata perintah. Tapi hari ni kita nak belajar mengenai ayat perintah. Ayat perintah ni dibuat menggunakan kata perintah tapi menjadi satu ayat. Okey, kita akan tengok info bahasa. Ayat perintah ialah ayat yang digunakan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Terdapat 4 jenis ayat perintah. Yang pertama, ayat suruhan. Bertujuan untuk memberikan arahan. Okey. Ayat suruhan ataupun beri arahan. Tolong. Sila. Itu adalah ayat suruhan. Okey. Yang kedua, ayat larangan. Ialah ayat dengan larangan, jangan dan usah yang bertujuan untuk menegah seseorang melakukan sesuatu. Contohnya kalau ibu kamu kata, jangan main api ataupun jangan main barangan elektrik. Itu adalah ayat larangan. Kemudian yang ketiga, ayat silaan ialah ayat dengan kata silaan seperti sila dan jemput yang bertujuan untuk mempersilakan seseorang. Contoh, sila masuk, jemput makan makanan itu. Okey, itu ayat silaan. Dan yang keempat, ayat permintaan ialah ayat dengan kata permintaan seperti minta dan tolong yang bertujuan untuk memohon pertolongan ataupun membuat permintaan. Okey, contoh kalau kamu nak minta kawan kamu ambilkan buku. Minta ambilkan buku saya, begitu. Ataupun tolong duduk di tempat masing-masing. Itu ayat salah satu ayat permintaan. Okey, kalau kamu tengok dalam buku kamu, buku surat 17, buku teks jilid 2, kamu boleh lihat ada satu perbualan antara cikgu dan anak-anak murid berkaitan dengan kampung budaya mari-mari. Okey, saya akan bacakan dan kamu perlu ikut dan sediakan pensel untuk menulis maklumat mengenai maklumat dalam tempat kosong yang disediakan. Okey. Hari ini masuk kepada kemahiran tata bahasa berkenaan dengan ayat perintah. Okey, hari ini tajuknya ialah Kampung Budaya Mari-Mari. Hanif dan Nabila telah mewakili sekolah dalam lawatan ke Sabah. Pada hari kedua lawatan, mereka ke Kampung Budaya Mari-Mari di Inanam, Sabah. Yang saya cerita tadilah. Dia berada di Sabah. Kampung Budaya Mari-Mari berada di Sabah. Baik. Guru pun memberi taklimat. Okey, minta perhatian semua. Di sini kita akan melihat kehidupan dan budaya 5 etnik utama di Sabah, iaitu Kadazan Dusun, Rumus, Lundayeh, Bajau dan Murut. Okey, bila kamu tengok pada perbualan yang pertama ni, cikgunya dah gunakan ayat perintah yang diwarnakan dengan warna apa? Warna ungu. Okey, minta perhatian semua. Okey, awak boleh tengok balik kalau ditulis dengan warna ungu ni dalam info bahasa tadi berkaitan dengan apa. Okey, kita tengok balik kalau warna ungu berkaitan dengan ayat permintaan. Kalau warna hijau ayat suruhan, warna biru ayat larangan, warna merah ayat silaan dan warna ungu ayat permintaan. Okey, kita teruskan. Okey, baiklah murid-murid, sila beratur sebelum masuk ke dalam. Tunjukkanlah kelakuan yang baik sepanjang lawatan ini. Usah sentuh barangan yang dipamerkan. Okey. Baik. Dekat sini bila diwarnakan dengan warna merah, hijau dan biru, dia adalah berkaitan dengan ayat perintah. Boleh ya? Okey, teruskan. Okey, ini adalah perbualan antara Hanif dan rakannya. Hanif, apakah lagi peraturan lain semasa berada di sini? Okey, Hanif pun beritahu jangan. Okey, Hanif beritahu jangan buang sampah merata-rata. Buanglah sampah di tempat yang disediakan. Tolong
jaga kebersihan tempat ini. Okey, awak boleh awak boleh tulis pada ruangan, minta maaf saya betulkan, awak boleh tulis pada ruangan yang disediakan. Kalau tak muat, awak boleh tulis pada bahagian bawah. Okey? Okey, awak boleh mula tulis. Yang pertama tadi dia beritahu jangan buang sampah merata-rata. Buanglah sampah di tempat yang disediakan. Tolong jaga kebersihan tempat ini. Okey. Baiklah, nanti saya beritahu kawan-kawan tentang peraturan itu. Okey, jemput masuk ke dalam. Baiklah, mari kita masuk ke dalam rumah itu. Okey, ini adalah ayat perintah. Jangan adalah ayat perintah larangan. Ayat larangan. Buanglah sampah di tempat yang disediakan. Buanglah ayat suruhan. Tolong jaga kebersihan tempat ini. Tolong adalah ayat permintaan. Jemput masuk ke dalam. Ayat silaan. Okey, awak boleh tulis. Kalau terlalu laju, awak boleh pausekan video ini dan salin di tempat kosong yang disediakan. Baik, saya harap awak faham. Baik, latihan hari ini, awak hanya perlu membuat nota mengenai kata perintah dalam buku tata bahasa. Baik, saya akan bagi nota dalam bentuk peta minda. Saya akan bagi nota seperti ini dalam bentuk peta minda. Dan Ustazah nak kamu semua semula peta minda seperti yang saya berikan ni dalam buku tata bahasa. Okey? Dalam buku tata bahasa. Boleh? InsyaAllah. Saya awak boleh buat. Saya pernah ajar macam mana cara nak buat peta minda. Okey, terima kasih semua. Saya harap awak boleh dapat buat kerja sekolah dalam buku tata bahasa. Hantar dalam e-waris. Jangan lupa pastikan gambar jelas, ambil gambar, nampak tulisan dan tiap huruf yang awak tuliskan. Jika ada masalah berhubung dengan Ustazah Hafizah, jaga kesihatan dan ibadah kamu. Jumpa lagi kelas akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.